Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, semoga sihat-sihat dan ceria semua ya anak-anak murid di sana. Okey, pastinya dalam musim cuti ini anda juga tidak semakin mandom ya ataupun semakin layu ya. Sebolehnya sebab apa? Sebab sains sentiasa berada di persekitaran kita ya. Okey, alhamdulillah kita telah tamat untuk bab sebelum ini berkenaan dengan mutasi kan, pembagian sel dan sebagainya. So pada kali ini kita akan sambung lagi tajuk yang berikutnya iaitu sokongan, gerakan dan pertumbuhan ya. Di bawah subtopik 6.1 sokongan, pergerakan dan pertumbuhan haiwan. Okey, daripada perkataan ini saja pun telah jelas kan menceritakan tentang sokongan ya. Sokongan ni apa dia? Sesuatu yang dapat berdiri dengan tegak, kemudian dengan adanya sistem pendirian yang boleh menegakkan anggota badan dan sebagainya, maka dia boleh melakukan gerakan dan di samping itu juga sistem sokongan ini daripada kita lahir, daripada kita kecil, kemudian dia makin membesar. Itu bagi manusia. Samalah juga dengan haiwan dan samalah juga dengan tumbuhan ya. Okey, so dalam bab ini apa yang kamu akan pelajari pada kali ini ya, untuk sesi yang pertama ini iaitu menjelaskan dengan contoh jenis sokongan pada haiwan. Okey, so haiwan ni ada pelbagai jenis, jadi sistem sokongan yang ada padanya juga adalah berbeza. Kemudian yang kedua ialah menghubungkaitkan saiz rangka luar dengan pertumbuhan. Okey, jadi kita akan lihat ya, sebab kalau kamu masih ingat lagi satu ketika dulu haiwan ini dia mempunyai sistem rangka dalam dan juga sistem rangka luar. Okey, sebentar lagi kita akan lihatlah dengan lebih detail lagi. Okey, seperti biasa sila buka buku teks. Anda akan melihat tajuk yang lebih tajuk ini dengan lebih detail lagi ya. Okey. Okey ini muka surat yang ke-112 Okey, 112 Okey, muka surat 112. Okey, bab 6 sokongan, pergerakan dan pertumbuhan. Okey, nampak rangka manusia ni kan. So manusia ni rangka dalam ke rangka luar? Senang je nak ingat rangka tu ialah tulang belulang lah. Rangka bila mati je maka tinggal rangka haiwan mati pun tinggal rangka, harimau ke singa dan sebagainya akan tinggal rangka. Pernah tengok rangka lipas, rangka lalat, rangka nyamuk? Sudah pasti tidak ada kan. Okey, so yang ada rangka ni maksudnya apabila mati daging semua habis maka tinggal tulang kan. So ini adalah rangka dalam Okey, rangka luar, rangka hidrostatik. Okey, kita akan jumpa sebentar lagi lah. Okey, di bawah tajuk ini ya. Okey, mari kita lihat yang pertama dulu, sokongan, pergerakan dan pertumbuhan Okey, imbas kembali haiwan vertebrata. Okey, ingat lagi ada berapa jenis vertebrata? Okey, kelasnya ada 5 terdiri daripada ikan, amfibia, reptilia, burung dan mamalia Okey, apakah sistem sokongan pada haiwan? Okey, rangka ialah sistem sokongan kepada semua jenis haiwan. Terdapat 3 jenis sokongan pada haiwan iaitu ni yang dikatakan tadi. Satu ialah rangka dalam. Okey. Kemudian rangka luar. Dan dia tidak ada rangka dalam, tidak ada rangka luar, tetapi dia ada rangka hidrostatik. So bila ada perkataan hidro, dia merujuk kepada air kan. Okey, cuba bayangkan, cuba recall balik. Apakah haiwan ataupun manusia tak adalah kan. Haiwan yang mana dia tak ada tulang. Okey, tetapi dia mempunyai air. So dengan adanya air dalam badan maka dia dapat bergerak, dia dapat membesar dan sebagainya. Okey, antara contohnya ialah cacing kan. Cacing lintah dan seangkatan dengannya kan. So dia tidak ada tulang tapi dia ada cecair bendalai di dalam. So itu dikenali sebagai rangka hidrostatik. Okey, mari kita lihat rangka dalam Rangka dalam ialah sejenis sokongan bagi semua vertebrata termasuk manusia. Rangka dalam terbina daripada tulang atau rawan. Rangka dalam berperanan untuk menyokong berat badan, melindungi organ dalaman dan mengekalkan bentuk badan. Jadi itu ialah peranan rangka. Selain itu, rangka dalam juga menjadi asas pautan bagi otot-otot untuk menggerakkan bahagian badan kan. Okey, jadi vertebrata tadi kan dia kata vertebrata yang 5 tadi kata reptilia, mamalia, burung, ikan dan manusia terdiri daripada haiwan yang mempunyai rangka dalam Jadi rangka dalam itu dia selain daripada menyokong berat badan, dia juga melindungi organ dalaman kan. Bayangkan kalau manusia tu kan di dalam bahagian thorax bahagian dada tu yang paling penting apa organ yang paling penting? Okey, selain daripada paru-paru ialah jantung kan. So bagaimana jantung tidak ada tulang
Jadi ia perlu dilindungi. Jadi rangka thorax kita, rangka dada kita lah yang melindunginya. Jadi sama dengan haiwan-haiwan yang lain. Rangka dalam ni sebenarnya antaranya ialah untuk melindungi anggota organ-organ dalaman. Okey, rangka luar. Rangka luar ialah jenis sokongan bagi kebanyakan invertebrata. Invertebrata. Yang tadi vertebrata. Rangka luar terdiri daripada lapisan keras kitin, berlilin atau cengkerang. Rangka luar berfungsi untuk menyokong berat badan, mengekalkan bentuk badan dan melindungi organ dalaman haiwan. Selain itu, rangka luar juga merupakan tapak bagi pelekatan otot. Jadi samalah, hampir sama dengan yang rangka dalam tadi. Yang mana ia antaranya ialah untuk melekatkan otot kepada tulang tersebut. Okey, so kalau lihatlah apakah jenis rangka untuk ular. Rangka dalam atau rangka hidrostatik? Ular. Okey, macam mana? So ular, reptilia kan? So reptilia adalah di kalangan di bawah haiwan vertebrata, vertebrate. So dia mempunyai tulang ataupun rangka dalam. Okey, laba-laba. Tu dia laba-laba. Okey, kemudian udang. Kemudian kalajengking. Kemudian ketam. So ini adalah contoh haiwan yang mempunyai rangka luar, iaitu yang mempunyai cengkerang. Nanti kita akan lihat pertumbuhan cengkerang tu bagaimana. Okey, yang ketiga ialah rangka hidrostatik. Rangka hidrostatik, so ada perkataan hydro di situ. Setengah haiwan invertebrata yang berbadan lembut seperti cacing tidak mempunyai sebarang tulang di dalam badan. Haiwan-haiwan ini disokong oleh rangka hidrostatik. Rangka hidrostatik terdiri daripada dinding berotot yang melitupi rongga badan yang diisi dengan bendali. Itu perkataan dia. So ada bendali, ada cecair lah. So bendali inilah yang mengenakan tekanan pada dinding berotot badan dalam semua arah, menyebabkan badan haiwan yang lembut menjadi tegar ataupun segar lah. Okey, rangka hidrostatik ini mengekalkan dan mengawal bentuk badan. Rangka hidrostatik juga memainkan peranan dalam pergerakan haiwan tersebut kan. Jadi kamu pernah lihat lah bagaimana obo-obo bergerak, bagaimana tapak Sulaiman. Gambar tapak Sulaiman tak ada ni, gambar 5 bintang tu lah. Kemudian cacing bergerak macam mana, lintah bergerak bagaimana kan. So dalaman mereka tidak ada tulang. Okey, saiz rangka luar dengan pertumbuhan. Okey, ni nak lihat saiz rangka luar, saiz rangka dan dengan pertumbuhan. Okey, rangka luar ni maksud dia yang cengkerang keras di luar tadi kan. Dia berbeza dengan rangka dalam, iaitu tulang yang berada di dalam kita. So kita tak akan nampak tulang kita itu selagi tak mati kan. Jadi rangka luar kita boleh nampak dia berada di luar. Dia bukannya seperti Superman kan, yang pakai seluar dalamnya di luar, bukan. So dia adalah rangka luar. Maknanya cengkerang keras ni berada di luar. Okey, pertumbuhan boleh diukur boleh diukur dengan dan lihat dengan membina graf unit pertumbuhan melawan masa. Graf ini dinamakan lengkung pertumbuhan. Okey, so dia dapat ditunjuk dengan lengkung pertumbuhan. Unit pertumbuhan adalah seperti tinggi isi padu, jisim dan jisim kering, jisim segar atau jisim kering. Lengkung pertumbuhan yang terbentuk menunjukkan fasa-fasa pertumbuhan dan kadar pertumbuhan yang dialami oleh organisma kan. Okey, ada dua graf Satu ialah graf begini yang melengkung ni, lengkung pertumbuhan berbentuk sigmoid. Okey, ini perkataan dia, sigmoid. Sig tu S kan, ini bentuk S lah. Sigmoid So kalau dilihat pada awal di sini kan rendah lah ataupun kecil kemudian dia akan dia akan mula menaik, kemudian laju pertumbuhannya. Kemudian sampai satu tahap dia semakin mendatar kan. Bermaksud pada peringkat awal ni peringkat bayi lah, kemudian peringkat kanak-kanak kan, kemudian peringkat peringkat apa ni, peringkat tua kan. Bila tua tu dia tak membesar lah, pertumbuhan tu telah berhenti. Okey, so itu dikenali sebagai graf sigmoid. Okey, cuma corak pertumbuhannya berbeza mengikut jenis organisma tetapi lengkung pertumbuhan bagi haiwan dengan rangka luar adalah berbeza dan unik. Lengkung pertumbuhan haiwan dengan rangka luar seperti lipas dan belalang adalah berperingkat. Okey, yang rangka luar dia bukan graf seperti ini. Sifat keras dan tidak boleh mengembang ini akan menghalang pertumbuhan haiwan yang mempunyai rangka luar seperti udang, kumbang, ketam dan belalang.
Bagi mengatasi masalah ini, haiwan ini akan menanggal rangka luar berulang kali. Itu yang kata bersalin kulit tu. Sehingga mencapai peringkat dewasa. Proses penanggalan kulit ini dinamakan, ni tolong ingat perkataan ni ya. Ekdisis. Ekdisis. Maksudnya dia tanggal kulit luar, kemudian digantikan kulit baru. Tanggal kulit luar, digantikan kulit baru. Semasa proses ekdisis, rangka luar yang baru dan lembut telah terbentuk di bahagian bawah rangka luar yang lama. So, rajah graf dia adalah berbeza kan dengan yang tadi. Yang tadi berbentuk sigmoid S kan. Tapi bagi rangka luar dia bertangga. So nampak ni, dia bertangga. Dia telur, kemudian dia tukar. Telur, bukan telur, dia bersalin bersalin kulit. Orang bersalin lagi. Bersalin lagi, tumbuh lagi, besar lagi, bersalin lagi, tumbuh lagi, besar lagi, tumbuh sampai peringkat dewasa lah. Sehingga dia berhenti. So fasa-fasa ini dinamakan ekdisis. Ekdisis ataupun proses penanggalan kulit dinamakan ekdisis. Okey, so semasa ekdisis haiwan berangka luar akan menyedut udara bagi mengembangkan badan. So maksudnya dia sedut udara kan, maka kulit yang paling luar tu akan pecah lah kan. Tindakan menyedut udara ini akan memecahkan rangka luar lama yang keras. Pertumbuhan pesat akan berlaku untuk penambahan saiz organisma sebelum rangka luar yang baru mengeras. Okey, itu yang berlaku. Okey, jadi ingat ada dua jenis graf pertumbuhan kan. Haiwan yang berangka dalam adalah berbentuk apa tadi, S sigmoid. Okey, manakala bagi haiwan yang yang rangka luar dia berbentuk tangga berbentuk tangga. Okey, begini. Okey, so itu perbezaan lah. Okey, hormon akan mengawal setiap peringkat ekdisis ini Okey. Okey, kemudian ni contohlah belalang So belalang rangka keluar ke rangka dalam. Senang je nak ingat. Kalau tak ada tulang waktu dia mati kan, so maknanya dia rangka luar kan. Dia maksudnya ada keras sedikit lah kan, lapisan kitin berlilin tadi Okey, so dia mempunyai dia mempunyai graf bertangga Okey, menghubungkan rangka hidrostatik dengan pergerakan. Okey, yang ini kita akan lihat kemudian lah Okey, seterusnya kita terus kepada buku amali. Okey, buku amali muka surat 80 Okey, ini apakah perkara yang kamu akan pelajari, iaitu mengenai dengan haiwan berkaitan dengan haiwan. Okey, rangka haiwan, sokongan pergerakan pertumbuhan haiwan, manusia dan juga tumbuhan Okey, so di bawah haiwan ni rangka dalam dan rangka luar yang kita dah bincang tadi lah. Okey, mari kita lihat Okey, contoh jenis sokongan pada haiwan Okey, dalam haiwan terdapat 3 jenis rangka. Okey, tadi pun dah cakap Okey, rangka yang pertama ialah rangka dalam dikenali sebagai endoskeleton. Itu bahasa Inggeris lah. Okey, kemudian satu rangka tetap yang terdiri daripada tulang dan juga rawan. Rawan tu apa dia? Rawan tu ialah tulang lembut Contohnya seperti tulang hidung kita kan. Ini tulang telinga kan. Itu ialah tulang rawan tulang yang lembut. Okey, vertebrata bergantung kepada tulang. Vertebrata yang 5 tadi lah. Dia apa tadi? Mamalia, reptilia, amphibia, ikan dan juga burung kan. Bergantung kepada tulang untuk bergerak. Yes. Bayangkan kalau katakan manusia yang tidak mempunyai tulang kan. Contoh macam orang yang patah tu lah. Agak-agak boleh bergerak. Sudah pasti tidak kan. Maka dia tulang tu perlu dicantum semula. Contohlah apabila terlibat dengan aksiden dan sebagainya, tulangnya patah, maka dia akan terkulai kan. Jadi nak kata tulang itu membantu untuk pergerakan Okey, contoh burung, kata ikan seperti dalam gambar ajar lah. Okey. Kemudian dua ialah rangka luar Permukaan badan serangga ditutupi oleh kutikel Kutikel ni seperti lilin lah Kutikel ditutupi oleh lilin untuk menghalang kehilangan air. Okey. Rangka luar adalah struktur bukan hidup yang tidak dapat membesar. So dia tak boleh besar. Kalau dia besar itulah kan. Sebab itu dia perlu bersalin kulit. Untuk pembesaran arthropoda perlu menanggal rangka luar melalui ekdisis yang tadilah Ekdisis ialah proses penanggalan kulit luar Contoh serangga, ketam udang dan sebagainya. Okey, kemudian yang ketiga ialah rangka hidrostatik mengandungi bendali yang memenuhi ruang badan Bendali tersebut terletak di dalam ruang yang dikelilingi oleh otot yang mempunyai tekanan So dia
dikelilingi oleh macam daging lah kan, otot lah ototnya. So maknanya bila benda lain itu menekan otot, maka dia akan mengembang, mengecut kan. Oleh kerana benda lain itu tidak terbebas, benda lain itu membentuk rangka yang mempat contoh seperti cacing tanah Okey, kemudian hubung kait saiz. Okey, tadi pun kita dah bincang rangka luar dengan pertumbuhan Okey, ini adalah contoh belalang belalang So dia mengalami proses insta 1 insta 2. Kan? Okey, ini insta 1, insta 2, insta 3, insta 4 sampailah belalang dewasa So kadar pertumbuhan organ dan keseluruhan badan, saiz dan bentuk kekal sama Maksudnya antara satu fasa ke satu fasa tu dia punya sela masanya hampir sama dan sama. Lengkung pertumbuhan belalang diplot seperti di bawah. Okey, so belalang kan dia rangka luar, jadi dia punya graf adalah berbentuk tangga Jadi kalau kamu lihat dia punya sela masa kan, telur ini panjang dia. Kan jangka masa. Insta 1 begini. Okey, insta 2 begini, insta 3 begini, 4 begini dan imago yang besar kan. Jadi nak kata sela masa antara telur insta 1, 2 dan 3 dan seterusnya adalah sama kan. Kalau katakan telur tu keluar je telur mengambil masa 2 hari, maka menetas kan. Jadilah insta 1. Kemudian insta 1 hidup 2 hari, dia bertukar lagi ataupun dia bersalin kulit. Jadilah insta 2. Insta 2 dia bersalin kulit lagi dalam masa 2 hari kan. Jadi kalau kata 2 hari, 2 hari sama 2 hari. Jadi ini adalah sama Okey, kemudian graf lengkung pertumbuhan bagi haiwan berangka luar adalah berbentuk tangga. Okey Rangka luar haiwan seperti belalang lipas bersifat keras dan tidak dapat berkembang pada haiwan ini akan menanggal rangka luar berulang kali sehingga mencapai peringkat dewasa. Proses penanggalan ini dinamakan ekdisis. Semasa ekdisis, haiwan berangka luar akan menyedut udara. Yang tadilah dia sedut bagi mengembungkan badan. Tindakan menyedut udara ini akan memecah rangka luar sama yang keras dan pertumbuhan akan berlaku dengan pesat. Okey, so begitu Jadi yang berikutnya kita akan sambung pada kemudian Okey, jadi kita kembali balik kepada objektif lah. Okey, kalau lihat pada objektif tadi menjelaskan dengan contoh jenis sokongan So kamu dah tahu sokongan ada tiga sokongan rangka luar, rangka dalam dan satu lagi ialah hidrostatik serta contoh-contohnya lah. Kemudian yang kedua menghubungkan kaitkan saiz rangka luar dengan pertumbuhan. Okey, kalau rangka dalam tadi dia mempunyai graf berbentuk sigmoid yang melengkung seperti S. Manakala rangka luar dia mempunyai graf berbentuk tangga yang mana sela masa antara satu fasa ke satu fasa adalah sama kan. Okey, jadi itulah dua objektif yang sepatutnya kamu telah perolehi pada kali ini Okey, seperti biasa kamu sila lihat Google Classroom, di sana ada tugasan yang cikgu telah berikan Okey, dengan itu cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.